Kisah pengalaman seram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kali ini untuk siri yang kedua, kisah pengalaman seram yang berlaku di sekolah yang sama, di asrama yang sama di negeri Perak. Kejadian ini berlaku sama tahunnya 1986. Masa tu saya baru sahaja masuk ke sekolah dan belajar tingkatan 1 kalau ikut umur sekolah biasa. Tapi disebabkan kerana kami masuk sekolah yang belajar agama dan bahasa Arab, kena masuk kelas remove, kelas peralihan. Kisah yang pertama berlaku untuk siri yang kedua ini, saya beri tajuk lah, pintu tandas bergerak sendiri. Sebagaimana yang pernah saya sebutkan pada siri yang pertama, semasa saya belajar di Perak dulu, ustaz saya pesan kalau kita nak masuk tandas, nak pergi tandas waktu malam, jadi perlukan kepada teman seorang. Kejadian ni berlaku sebabkan kerana maklumlah duduk asrama. Jadi bila kita makan waktu malam tu memanglah pukul 6 makan petang. Kini makan malam lah waktu petang, pukul 6. Jadi biasalah di sebelah Perak Utara ni kadang-kadang masakan mereka tu pedas. Jadi bila makan malam perut meragam. Dan kejadian tu memang saya ingatlah berlaku jam pukul 3 pagi. Kalau nak kejutkan kawan-kawan, memang sukarlah kawan-kawan nak bangun. Maklumlah, masing-masing penat, jam 3 pagi. Ya? Nak bangun, nak teman kawan-kawan buang air. Jadi saya pun terpaksa bangun lah. Nak buat macam mana? Takkan nak buang air dekat atas dom. Sebagaimana saya ceritakan pada siri yang lepas, dom kami ni dia punya tangga dia bahagian tengah. Kemudian kita nak turun ke tandas tu kena pakai tangga tengah. Jadi berturun tangga tengah tu, saya tingkat 1 dan tingkat 2, tingkat 2, bukan tingkat 1, tingkat 2. Yang bawah tu ground floor lah. Jadi dia turun saja di tangga tengah tu dan kita akan masuk tandas. Dan tandas tu dia di bahagian belakang sekolah. Dan tandas dia banyak lah, susun gitu. Ya? Dan tandas dia pintu kayu. Pintu kayu lama tu. Jenis yang kayu susun, papan susun-susun tu. Habis tu dia ada dia punya selak-selak dia. Dan lebih kurang saya rasa 10 buah tandas rasanya. Dia beratur begitu. Jadi kejadian ini bila saya dah nak buang air tak tahan sangat, saya pun pergi jugalah memberanikan diri. Fashion tandas sekolah saya dulu pun, dia tidak ada pipe dalam tandas, dalam tempat buang air besar tu. Jadi kena ambil lu cedok air dalam kolah, bawa baldi, bawa timba, masuk dalam tandas. Bayangkanlah dulu-dulu punya sekolah tahun 80-an, sekolah swasta biasalah. Sekolah rakyat, sekolah agama rakyat. Jadi saya pun berjalan kaki sambil usung air. Zaman tu kita budak-budak, badan pun kuruh keding. Jadi bawa masuk tandas. Di belakang tandas tu pula, dia ada bekas padang bola. Jadi bekas padang bola ni mana padang bola yang tak digunakan. Bayangkan rumput dia panjang-panjang, tinggi-tinggi. Lalang lah dengan rumput. Angin tiup. Jadi kalau bahagian belakang tandas angin tiup, takkan pintu depan dia boleh goyang. Boleh bunyi pam. Sedangkan di hadapan tandas-tandas tu dinding bilik-bilik asrama yang tak digunakan.
Jadi asrama kami guna tingkat 2. Yang tingkat 1 tu asalnya bilik warden, tapi ada juga store tempat diorang letakkan tilam-tilam lama, tilam-tilam buruk dengan bantal-bantal buruk dengan besi-besi katil yang dah tak boleh pakai. Jadi bayangkan dah lah menghadap bilik kosong, bukannya ada asrama ke bilik ke dom ke, kurang-kurangnya boleh hilang rasa seram tu. Jadi bila saya buang air tu kebetulan lampu tandas ni pula dia ada kat luar je. Macam mana kita nak buang air besar? Memanglah tandas tu pintu dia bukan penuh sampai ke atas. Dia ada ruang supaya cahaya-cahaya daripada lampu di luar tandas tu boleh masuk ke dalam. So saudara yang dirahmati Allah sekalian, bayangkan keadaan gitu. Saya buang air tu dengan suram-suram. Dia terpaksalah saya buka pintu sikit je lah, dan supaya cahaya lagi banyak masuk dan terang sikit. Oranglah rasa seram. Semasa tengah buang air tu, minta maaf cakap lah, bila orang sakit perut ni, perut mengagam, dia tak boleh buang air sekejap je, lama kan. Cerit-berit lah dia kata. Lama. Lepas saya rasa dalam 15 minit kat saya buang air tu. Tapi saya rasa memang tak selesa nak buang air. Sebabnya pintu-pintu yang ada semua bergerak. Tam. Saya rasa macam seolah-olah ada orang sengaja main pintu tu. Tapi kalau katalah ada orang, mesti kita dengar tapak kaki, tapak slipper. Kita mesti dengarlah paling kurang orang melangkah. Ini langsung tak ada orang. Bayangkan saudara-saudara penonton dan pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Bayangkan kalaulah saudara berada tempat saya. Apa perasaan kita pada masa itu? Allahu Akbar. Ya. Jadi pada masa tu saya boleh dikatakan nak rasa takut, memang takut. Nak cuba rasa hilangkan takut, saya fikir tak apalah, aku nak buang air, bagi selesai dulu baru aku terus keluar. Dan biasanya kalau kami buang air yang jenis bangsa waktu pukul 3 pagi ni, lepas buang air terus naik atas. Dah tak pandang belakang dah, pasal kalau pandang belakang memang rasa seram lagi, gelap je. Dan masa melangkah tu biasa kita rasa macam ada orang perhati kita, atau kita rasa macam ada orang ikut belakang kita. Biasanya kejadian-kejadian begini, dia masa dia jadi itu kita tak rasa seram lagi. Kadang-kadang, ini pengalaman saya. Tapi bila kita dah masuk ke dom, kita nak baring, nak tidur, kita rasa seram. Gitu biasanya. Dan kita teringat balik, kita rasa seram. Jadi sebab itu pengalaman ni bagi saya ingat sampai sekarang, memang amat menakutkan lah. Sebab tu bila berlaku kes sakit perut tengah malam ni, sebelum-belum kita kena ada kawan baik-baik lah yang boleh kita pakat dengan dia. Dan kita boleh pakat kalau ada adik-beradik kita, abang, adik satu sekolah, lagi bagus lah. Sebab dia biasa adik-beradik ni dia rasa berat tak adik-beradik. Jadi saudara pendengar dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, inilah pengalaman dalam siri kali ini yang pertama untuk tajuk pintu tandas bergerak sendiri. Yang keduanya, pengalaman di sekolah yang sama. Biasa dengar kan kalau dekat asrama ni ada kes-kes kerasukan. Dan biasanya kes kerasukan ni kita panggil histeria, berlaku di asrama puteri. Asrama pelajar-pelajar perempuan. Dan di sekolah saya pun memang biasa berlakulah kes begitu. Ya. Tapi kalau ditemu ramah lah ditanya, budak yang kena rasuk tu, ada yang mengatakan, saya cerita pada seri yang lepas kan, sekolah saya ni belakang dia kubur. Jadi asrama perempuan tu juga boleh dikatakan walaupun dia jauh sikit pada kawasan kubur, tetapi bila budak-budak kena histeria selalu cerita. Dia kata nampak daripada kubur tu ada lembaga. Kadang-kadang perempuan muka hudur, pakaian hitam, 3 orang datang, terus sergah dia dan terus dia tak sedarkan diri, akhirnya histeria. Dan histeria ni biasanya dia akan berjangkit. Baik.
Apa yang saya cerita sini itu pengalaman yang berlaku semasa di asrama perempuan, asrama puteri. Yang berlaku di asrama putera yang saya pernah kena dulu ialah bila ada budak yang kena tindih di waktu malam. Ditindih oleh makhluk halus. Nanti saya ceritakan macam mana gambaran makhluk halus yang menindih kami ketika tidur. Di sekolah kami ni biasa kalau ada orang meninggal dunia, jadi kami pelajar sekolah agama ni akan dijemput oleh keluarga si mati untuk mendirikan solat jenazah. Jadi kami sebagai pelajar sekolah agama rakyat ni memang seronok lah kalau dijemput untuk mendirikan solat jenazah. Maklumlah zaman tu kalau kita sembahyang jenazah dapat setiap seorang sampul. Dalam sampul tu ada RM2. Bayangkan zaman tu RM2 kita boleh makan semangkuk bihun sup dan kita boleh beli air sirap. Sirap je, siap kosong lah, bukan siap bandung. Ais. Dah kenyang dah. Jadi maklumlah duduk asrama, duit pun mak bapak bagi. Kalau ada lah orang sembahyang jenazah ataupun dijemput sembahyang jenazah beramai-ramai ni, dapatlah duit. Jadi seronok sikit lah. Tapi satu perkara pelik berlaku bila mana orang meninggal ni dia mengamalkan macam-macam ilmu. Ini pengalaman yang berlaku di asrama kami. Dan bila ada orang meninggal dan dia mengamalkan ilmu pelik-pelik ni, biasanya lah di kawasan tempat saya belajar tu, dia dikuburkan di belakang sekolah kami yang saya sebut masa siri pertama tu, kubur lama tu. Jadi biasanya mesti ada gangguan-gangguan yang berlaku pada malam. Dan biasanya orang kampung dia akan menyampaikan kepada satu pihak satu orang, akhir sampailah kepada pihak kami lah. Allah Ta'ala alam, betul tak betul itu tak tahu yang sebenarnya. Tapi malam tu memang kejadian tu pelik. Kami tidur dan maklumlah dom ni kan luas, dia ada satu baris katil, dan pada malam tu saya tidur pukul 3 pagi terjaga dan saya dengar banyak orang tidur macam mengigau. Mengigau ni bunyi suara macam-macam lah, bunyi pelik-pelik. Yang saya terjadi pada saya ni, saya tidur ni dalam keadaan sedar tak sedar, separa sedar. Jadi saya cuba buka mata dan saya rasa susah nak bernafas. Dan saya cuba sebut Allahu Akbar pun susah. Bayangkan nak baca ayat kursi, Allahu Akbar pendek je, A'udzubillahi minasyaitonirrajim pendek je. Ayat kursi lagi panjang, yang pendek pun susah nak sebut. Sebab tu saya teringat ustaz saya pernah sebut dululah. Dia kata kalau kita kena tindih dengan makhluk halus semasa tidur ni, kita paling kurang pun tak boleh sebut Allahu Akbar tu, kita bayangkan tulisan Allahu Akbar pun jadilah. Biasanya kita akan sedar. Itu tips yang pertama. Yang kedua, sebelum ni kalau kita boleh angkat tangan kita, kita tepuklah sebelah kita. Kalau ada bantal peluk ke, tangan kita pukul sikit kepala katil ke, itu satu petua. Tapi masa tu saya kena panik sungguh. Dan saya ni kali pertama kena semasa saya tidur di dom itu, pengalaman kena tindih ni, saya cuba juga buka mata. Bila saya buka mata tu, terkejut saya. Saya rasakan saudara-saudara sekalian, bayangkan saya baring ni, saya rasakan dekat atas saya ni, dekat muka saya ni, makhluk kita nampak boleh baca dalam gelap tu, warna hitam, rambut dia panjang. Boleh kata-kata menyerupai perempuan lah. Panjang rambut dia. Dan nampak memerebang. Masa itulah saya cuba juga buka mata, saya baca lah Allahu Akbar. Baru dia pergi. Ini pengalaman pertama kena tindih tu, yang saya paksa diri juga baca sebolehnya, buka mata. Mata susah nak buka masa tu. Jadi saya buka cuma nak tengok.
ini pengalaman yang saya kena, suatu pengalaman yang sama di tempat yang lain, kali 2, 3 saya buat benda yang sama, tapi pelik. Kadang-kadang rupa dia lebih kurang kat yang sama juga. Pada besok pagi tu, esok hari tu, jadi kecoh lah satu asrama. Sebab dia katakan ramai pelajar kena ganggu malam tadi lah, dia kata. Jadi biasalah tindakan di asrama ni, biasa warden suruh baca Yasin selepas waktu maghrib, menjelang nak masuk isyak tu. Kami biasanya sekolah agama rakyat ni, kami mesti solat berjemaah. Tak kisahlah solat zuhur berjemaah, asar berjemaah, maghrib berjemaah, isyak berjemaah dan subuh berjemaah. Dan biasa kesempatan yang diambil ialah biasanya antara maghrib dengan isyak tu, kalau tak ada kuliah maghrib, jadi kami akan baca Yasin beramai. Dan saya ingat lagi lah, bila kes-kes begitu berlaku, maka kami baca Yasin beramai-ramai. Alhamdulillah, setakat bila dah baca Yasin tu kuranglah sikit gangguannya. Dan saya ingat lagi, lepas tu ada juga peristiwa yang berlaku juga. Tapi dia lama sikit dah, lebih kalau 2-3 tahun gitu. Dan saya masa tu, seingat saya tahun 89. Itu yang saya kena kali kedua. Tapi masa tu saya tak buka mata dan tak nampak lah. Sebabnya saya tidur di tempat kawan saya. Kebetulan hari tu dia balik ke rumah. Balik ke rumah. Dia bercuti. Dan bila saya tidur, saya kena ganggu dan saya macam kita kata mengacau. Mengacau. Mujurlah ada 2 orang kawan saya belum tidur lagi. Diorang ni bersembang. Biasalah kat asrama kan, budak-budak masa zaman remaja ni dengan nakal-nakal, waktu nak isap okok ni biasanya diorang akan isap okok waktu malam lah, pasal warden dah tidur. Jadi bila saya dah sedar sikit terbau asap okok, kawan saya kata, "Weh, bangun. Aku dengar kau kena mengacau tadi." Itulah aku bertindih lah. "Yalah, yang kau tidur tempat kawan kita ni pasal apa?" "Kenapa?" "Aku malas nak tidur ke atas. Aku dah ngantuk sangat. Malam tu tidur bawah, tumpang tempat dia sebab dia dah tak ada. Dia balik kampung lah." Jadi saya bersembang lah dengan 2 orang rakan saya yang tak tidur lagi tu. Dan saya rasa kejadian tu berlaku pukul 1 pagi kat saya. Jadi dia kata kawan kita ni balik kampung sebab dia berubat. Kenapa dia berubat? Dia berubat sebab kerana dia kena ganggu. Selepas dia pergi satu gua tu, saya tak pasti dia pergi gua tu dia buat apa. Mungkin saja melepak ke, pergi kita kata, nak kata apa, orang kata macam, orang kata nak explore gua tu ke. Tapi yang saya ingat, gua dia pergi tu sebelah area Lenggong. Gitu. Pasal dia pun orang Lenggong. Baik. Saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, itu kisah yang kedua lah. Dan kisah yang ketiga ni, ni kejadian tempat yang sama juga, asrama yang sama. Sebagaimana yang saya ceritakan pada siri pertama yang lepas, di sekolah kami ni belakangnya ada kubur, dan yang tempat kejadian saya dan rakan-rakan saya mendengar suara Pontianak daripada arah kubur lama tu, di bangunan yang sama lah. Tapi masa tu di ground floor, tingkat, kita panggil tingkat 1 lah kan, tingkat 1 lah senang cerita. Itu sekolah tu 2 tingkat lah. Itu ada tingkat kedua yang bahagian atas. Biasanya malam Jumaat, yang saya ceritakan, sekolah kami ni Jumaat cuti dengan hari Sabtu. Bila malam cuti tak ada prep, memang tak ada kelas untuk study malam. Study ni diwajibkan bagi orang yang duduk asrama lah. Biasa lepas isyak kita akan masuk kelas, saya rasa dalam jam 9 ke gitulah. Kemudian pukul 10.30 nanti dia akan meloceng, kita boleh bersurai masuk ke dorm tidur. Gitu. Jadi pada sebelah malam cuti, biasanya kita tak ada prep, jadi kita sukalah kadang-kadang setengah-setengah tu basuh-basuh baju, ambil kesempatan nak basuh baju, bajunya stok 5 hari tu tak basuh. Ada setengah pelajar dia suka bersembang-sembang sambil bancuh-bancuh kopi, teh, masak Maggi. Jadi kami ni sebenarnya cari pot lah, orang kata nak kumpul meramai, nak bersembang. Jadi bila keluar daripada dorm tu, jumpa kawan,
jumpa seorang, mula akhirnya kita berkumpul lah, carilah puan nak sembang tingkat 1 bawah, ground floor tingkat 1 lah, dekat bangunan kelas. Sembang, rancak jugalah sembang. Tapi kelas yang kami pakai ni kami saja. Kelas lain gelap lah pasal tak ada orang masuk kelas, duduk dalam kelas. Dan tingkat atas, biasa kalau malam cuti, tak ada prep ni, tak siapa nak melepak ke atas. Buang masa lah duduk ke atas sebab kisah dia sama macam dekat dom kami. Tangga dia tengah-tengah je yang buka. Tangga sebelah hujung memang warden kunci. Sebab pernah dulu pelajar, dia lari. Bila guru naik tangga tengah, dia lari kelas. Dia orang kata tuang kelas lah, konteng. Dia ikut tangga hujung. Sebab kerana itulah tangga hujung tu dikunci. Jadi akhirnya pelajar pakai tangga tengah lah. Jadi bila tangga tengah tu pula mesti gelap, nak kena buka lampu, nak naik atas kena buka lampu. Sebab sekolah swasta ni maklumlah tak ada bantuan kerajaan sepenuhnya. Jadi warden pesan tutup lampu, jangan bazir. Itu biasalah, tu standard. Jadi bila duduk sembang-sembang, atas gelap lah, semua gelap. Satu kelas, satu baris kelas dia lah. Bukan satu buah kelas, dia banyak kelas, tingkat 2. Jadi yang pelik tu tak ada orang ke atas. Kami dengar seolah-olah macam ada orang sedang menyusun meja dan kursi. Ini cerita meja kursi bergerak sendirilah ni. Jadi saya lebih kurang dalam 3-4 orang dengar. Dan rakan yang mendengar kursi dengan meja bergerak ni adalah 2-3 orang rakan-rakan saya. Masih lagi kami berhubung, tapi setakat dalam FB lah. Saya ingat lagi kisah tu. Dan ada yang seorang lagi saya jumpa biasa kalau saya pergi mengajar di surau tempat dia. Kadang-kadang serempak dengan dia lah. Bila kami dengar tu, dia bila kejadian begini berlaku, biasalah saya ni orang Kuala Lumpur, kawan-kawan saya semua orang daripada Pilar Perak, orang kampung. Dia buat tanda isyarat gini. Gitu. Dah masih pandang mandang. Maksud dia jangan bercakap. Kan kata orang tertua jangan tegur. Gitu. Saya faham lah. Jadi kami pun perlahan-lahan bangun. Kami lari beramai. Masa lari tu tak boleh belakang dah. Tapi saya tak ingat sempat tutup lampu. Sebablah kalau tak tutup lampu kena marah hati kan. Itu je saya tak ingat. Mak lari, tak buka lari. Masuk ke dom, barulah buka cerita. Bukan ada orang ke atas ke? Salah seorang daripada kami menyapa. Mana ada. Kalau ada, gelap atas tu, tak siapa berani lepak ke atas tu. Tu dah pelik juga. Kita tak dengar tapak kaki orang pasal sekolah kami ni, dia punya lantai papan. Sekolah agama rakyat ni biasa lantai papan lah. Tapi yang biasa pengalaman tengok sekolah lama macam tu lah. Dia bukan konkrit, bukan simen konkrit. Yelah kalau simen konkrit pun kita dengar kan, biasa kan dia akan ada orang gerak-gerak susun meja. Bayangkan macam orang heret kursi macam ni. Set je tu lah. Tu bunyi gerung tu. Macam mana saya nak bayangkan, tak tahulah. Tentu bayangkanlah kursi, meja, kayu, kursi kayu. Orang susun. Ataupun orang gerakkan lah gitu. Macam seolah macam ada orang susun. Kami pun tertanya. Dan kami terheran kejadian-kejadian ni biasa berlaku kejadian seperti ini. Kerana belakang kawasan sekolah tu kubur. Belakang sekolah tu kubur. Sebab itulah orang yang nak ambil periksa, zaman dulu kalau ingat SRP. Lepas tu dia tukar PMR kan. Masa tu sebagai SRP. Dan orang biasa ambil SRP atau orang yang ambil SPM. Diorang akan study malam ataupun STP. Diorang akan study malam dan diorang nak tenang sikit. Ataupun masa prep, diorang balik lewat sikit pukul 12 atau pukul 1. Biasalah orang study ke atas. Dan tanda orang study ke atas ni mesti lampu buka. Ni lampu semua tutup belakang. Dan saya share pada anda semua, kalaulah berlaku kejadian-kejadian seperti ini, jangan lupalah paling kurang pun kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu paling mudah lah. Paling mudah. Bismillahirrahmanirrahim.
Kenapa saya kata begitu? Setiap lafaz yang kita sebut, contohnya Bismillahirrahmanirrahim, ini berdasarkan pada hadis Nabi. Dan saya akan bacakan mafhumnya sahajalah. Syaitan ni dia dengar sahaja kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kalaulah badannya sebesar rumah, dia akan bertukar menjadi sebesar lalat. Tapi kalau kita maki hamun, badan dia akan bertambah besar atau besar. Maksud besar tu dia akan boleh menguasai kita. Sebab itulah masa zaman kami sekolah le budak-budak, kita tak terfikir benda-benda gitu. Ya. Sebab tu kita masuk bilik gelap, bilik rumah kita ataupun pejabat kita, semasa nak buka pintu kan, cara bagi salam, Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin, kalau tak ada orang. Sebab nak mengelak pada gangguan makhluk halus. Dan kemudian kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu sepatutnya. Baru kita buka lampu. Tapi bila kita zaman sekolah, zaman remaja dulu, walaupun sekolah agama, kita kadang-kadang, maklumlah remaja, muda-muda gitu kan, jadi kita tak perasan. Itulah antara penyebabnya gangguan-gangguan makhluk halus. Atau kita panggil juga diusik oleh makhluk halus. Dan ingatlah, saudara-saudara sekalian, bukan kita sahaja yang hidup di alam ini, mereka juga hidup bersama kita di tempat yang sama, cuma alamnya sahaja yang berbeza. Kita bertemu lagi pada siri yang akan datang, siri yang ketiga. Okey, KPS, kisah pengalaman seram.